pilihannya Allah. Aku bagi ujian pada setiap yang aku nak angkat dia, supaya dia lebih dekat dengan aku melalui ujian ini. Dia lebih baik perangainya daripada diberi ujian ini. Dia lebih insaf dan lebih sedar siapa dia sebenarnya. Tapi yang tak nampak itu adalah ujian dari Allah. Dapat dari mana, macam mana, pergi mana, buat apa, letih nak jawab. Kita takut anak tak lulus UPSR, tapi kita tak takut anak tak faham Quran. Kita takut anak tak lulus SPM, hantar tuition sana, tuition sini kan, tapi kita tak kisah anak kita solat ke tak. Anak kita sebelum baca buku dia baca Quran ke tak. Tak sempat baca Quran, kita nak esok. Pengalaman Umi buka kelas mengaji di rumah. Bila nak periksa je bagi tahu Kak Bi, anak saya seminggu ni tak ngaji. Kenapa? Nak periksa. Nak study. Otak-otak mak yang tak nampak Allah. Kononnya kalau mengaji tu buang masa. Dia nak study dan nak periksa. Minggu ni nak periksa, tak sempat. Nak ulang kaji. Membayangkan betapa kosongnya dia dengan Al-Quran. Sedangkan kita tak mampu untuk jadi hamba Allah kalau tak faham Quran. Sebab itu kita jadi pontang-panting hidupnya. Di mana-mana di bumi ini orang Islam terpelosok. Termasuk kita. Okay? Kerana apa? Kita sama saja dengan orang yang tak Islam. Mereka bohong, kita bohong. Mereka tipu, kita tipu. Mereka rasuah, kita rasuah. Mereka tak solat, kita tak solat. Anak kita hari ini, semalam Umi melintas mengantar cucu sekolah petang. Semua kedai makannya penuh. Dan mukanya muka Melayu. Dah tak rasa dah tak pergi solat Jumaat itu satu kesalahan. Tak rasa dah hari Jumaat. Tak rasa dah solat Jumaat itu penting. Ini yang kita sedih sangat. Dikurung sangat, dipantau sangat, kita kata ditahan sangat bilangan dan segalanya. Sehingga terlalu ramai anak-anak yang hanyut. Penuh. Kilang-kilang lepaskan anak-anak keluar awal. Dengan harapan mereka yang Islam itu akan mengerjakan solat Jumaat. Tapi singgah di kedai makan sepenuh-penuhnya. Nangis menengok. Inilah generasi hari esok. Yang azannya di masjid, azannya masuk dalam telinga. Tapi hati tak terpanggil. Gelak makan beria-ria. Ini contoh senang yang kita nampak. Tapi contoh dalam rumah kita. PKP. Umi ada klinik kaunseling keluarga di rumah. Walau PKP bergaduh juga. Walaupun PKP bercerai juga. Walaupun PKP curang juga. Walaupun PKP maksiat juga. Sehingga anak remaja dan pula sibuk nak bunuh diri. Makan Panadol sekeping. Tak mati juga. Kelar-kelar legan. Tak mati juga. Ugut nak terjun tingkap. Tak mati juga. Kerana masalah-masalah yang tak sepatutnya timbul di dalam rumah yang keluarganya terkumpul. Okay? Duduk rumah dengan anak-anak tapi perang dunia. Kerana dua kalimah syahadah tidak jadi modal untuk hidup. Akhirnya tiada Tuhan melainkan Allah tak terpacak dalam diri. Okay, sebab itu kita kata Allah tegur kita ni. Allah bagi kita dengan tsunami apa? Allah bagi kita COVID. Sampai hari ini Allah nak latih kita pakai furdah ni. Tapi riba. Wah, tak larat bu, riba. Patutnya dari dulu dah tutup lah. Tapi hari ini kita tutup bukan kerana Allah. Kerana siapa? Kita tutup kerana COVID. SOP manusia. Kita dah lama tak buat SOP Allah. Maka Allah praktis. Tapi tak juga dekat dengan Allah. Perangai tak juga berubah walaupun 2 tahun. Sampai hari ini masih perang dunia dengan COVID. Semalam masih lagi dapat 2-3 WhatsApp daripada saya di Maib doktor. Ya Allah ramainya orang. Ya Allah itu, ya Allah gini. Okay. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat sejauh mana kita kuat.
Adakah dengan COVID kita lebih dekat dengan Allah ataupun dengan COVID kita lagi lebih dekat dengan dapur? Makan dan makan dan makan dan makan. Perang tak dapat makanan. Saya letih dah dok PKP dia. Asyiklah ke dapur. Okay, anak buka mata ada apa? Anak buka apa nak makan apa? Anak buka apa? Tak ada cerita nak baca Quran. Satu juzuk tak habis. Tak usah satu buku, satu kitab. Satu juzuk tak habis. Walaupun dah 2 KP 2 tahun. Apa lagi nak baca terjemahan? Bermakna Allah turunkan bencana yang namanya COVID. Tak nampak sebabnya. Tak nampak dari mana. Okay. Umi kena dulu, doktor kata tanya apa? Doktor dapat kat mana? Kalau saya boleh nampak, bahagialah. Dapat dari mana? Bukan dapat dari mana. Ini Allah nak bagi. Bila Allah bagi, kamu boleh tolak ke tak? Kamu boleh tanya tak kenapa? Pasal apa aku yang kena? Aku pakai semua ni, ikut SOP semua. Tapi apa? Sedar balik, ini pilihannya siapa? Pilihannya Allah. Aku bagi ujian pada setiap yang aku nak angkat dia. Supaya dia lebih dekat dengan aku melalui ujian ini. Dia lebih baik perangainya daripada diberi ujian ini. Dia lebih insaf dan lebih sedar siapa dia sebenarnya. Tapi yang tak nampak itu adalah ujian dari Allah. Dapat dari mana, macam mana, pergi mana, buat apa. Letih nak jawab. Saya kata ini dari Allah. Kenapa dapat dipilih? Jadi orang pilihan Allah diterima, diberi ujian. Dua je, sama ada kamu akan mati atau kamu akan hidup. Itu pun atas maunya Allah, bukan sebab vaksin. Yang vaksin ramai yang mati, betul? Udah marah pula vaksin dia dah 30% pula mati. Selepas vaksin dah. Dia terlupa mati tu aturan siapa? Pilihannya Allah, aturannya Allah. Maka kenapa keluar pernyataan begitu? Kerana pada mereka 2 kalimah syahadahnya kosong. Kalau kita kata reda, tadi kita kata kena banjir, reda ke tak reda? Kita bukan boleh tolak airnya, betul? Kita kena terima. Terimanya dengan bahagia atau terimanya dengan sengsara, terimanya dengan sakit hati atau terimanya dengan lapang dada. Umi rumahnya apa kita kata longkangnya penuh semua dah. Tapi syukurnya belum naik lagi ke lapis yang kedua. Yang lapis namanya lantai. Tapi keliling semua dah naik. Semua orang yang dah pergi masjid pindah dah. Jadi rumah Umi jadi pulau. Rumah tengah-tengah keliling air semua. Okay. Dah lah pula tak boleh keluar ke mana. Walaupun tak banjir. Kenapa? Dah lah pula tak ada elektrik. Mau bayang macam mana. Baru banyak tu dah keluar kesah. Jadi yang kena banjir dengan tak kena banjir, apa perasaannya? Sama ke tak sama? Siapa tak kena angkat tangan? Okey, apa perasaan puan tak kena banjir? Jawablah. Apa rasa tak kena banjir? Kemarin di sebuah masjid kata sini kawasan ni kena banjir tak? Tak. Oh, menjawab. Kami tak kena tak. Sombongnya. Boleh nampak cara menjawab tu saja Tuhannya tak ada. Patutnya syukur alhamdulillah kami diberi perlindungan oleh Allah. Sekali ini tak kena, tapi kali akan datang belum tahu. Jangan kata kali ni tak kena, esok pun tak kena. Dah. Allah Maha Adil. Hari ini orang lain kena, esok kamu kena. Jangan sombong sangat. Kita tak kena. Padan muka. Letih weh. Bila kita kata padan muka pada yang kena, bila kamu kena besok, nak siapa kata apa? Yang kena, yang tak kena, semualah tegur. Yang kena, kamu nak dekat dengan aku balik ke tak? Kamu nak minta dengan aku ke tak? Kamu merengek dengan aku ke tak? Kamu nak berserah balik ke aku ke tak?
Yang tak kena Allah akan tanya. Kamu buat apa pada orang yang kena? Kamu bantu apa? Kamu doa apa? Kamu minta kamu tolong apa? Tolong cuci rumah ke tak? Tolong cari barang ke tak? Tolong pengumpul apa pakaian-pakaian lama ke tak? Ada yang kumpul pakaian lama yang dah jadi kain lap lantai pun dia masuk juga. Punya sedih kita.